Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran daripada Zaidah Ibrahim Food Studio. Okey, Kak Zaidah ada di sini. Hari ini adalah episod yang ke-237 atau 238. Nanti Bel akan check balik dengan you all. Okey, Alhamdulillah. Tapi yang pastinya kita dah live hari ini dengan menu yang lain. Alhamdulillah. Kak Zaidah apa khabar? Baik, Alhamdulillah Bel. Alright. Okay, seperti mungkin biasa. Ramai yang menunggu Bel. Kita dah lewat lebih kurang 20 minit ya. Alright, Alhamdulillah. Minta love, like, share dan komen supaya kita boleh kongsi lagi dengan ramai viewers lain ya. Right. Okey, Alhamdulillah. Banyak love. Okay, minta love. Dah nampak love dah. Tu, yes. Okey, alright. Seperti biasa kita memberi laluan untuk rakan-rakan viewer kita yang lain tune in. Dan kita akan teruskan masakan seperti biasa. Hari ni hari cuti ya. Mungkin ramai yang ada berehat-berehat bersantai di rumah ya, hari cuti hari. Dan kita ambil kesempatan lah Bel ya. Kita ucapkan salam ma'al hijrah ya buat kita umat Islam. Moga tahun-tahun akan datang ini, hari-hari akan datang ini akan membawa lebih bermakna, lebih barakah ya buat kita semua. Okey. Alright. Okey, untuk hari ni kita nak tunggu lagi ke? Ya, sikit lagi. Tunggu sikit lagi ya supaya boleh dikongsi dengan lebih ramai viewer ya. Okey, kita nak masak lagi. Yes. Kak Zaidah, ramai yang memberi salam ni. Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ramai juga yang say hi. Hai. Okey, Kak Zaidah, nampaknya dah ramai. Apa kata kita mulakan? So, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk masak. Simple aja ya. Hari ni kita masak style saya ya. Kari ketam. Kita pernah siarkan sebelum ni. Lebih kurang macam kari juga ya. Kita panggil kari Sri Lanka ya. Ini kari Malaysia lah. Kari ala Kak Zaidah. Tapi kari ala saya. Ya. Okey. Bahan-bahan untuk masak kari ketam. Kalau tak nak pakai ketam, boleh juga digantikan dengan udang. Okey. Kak Zaidah guna lebih kurang 2 kilo ketam ya. Ikutlah perempuan nak potong 2 ke, nak biarkan seko-seko ke. Kalau besar tu potong 2 lah. Kalau yang ini agak sedang, ya, jadi saya tak potong 2. Saya biarkan dia seko-seko. Ya. Kita ada lebih kurang berapa ya? 10 ekor macam tu lah. Lebih kurang dalam 2 kilo ya. Okey. Now, untuk ini untuk lauk kari ni Kak Zaidah guna 2 biji buah tomato dipotong dibelah 4, sedikit bendir, terpulanglah kalau perempuan nak pakai terung pun boleh ya. Kak Zaidah akan bendir 1 biji ataupun 1 tangkai daun bunga kantan, sedikit cili padi. Kemudian kita guna juga untuk kita tumis kemudian nanti ialah lebih kurang 6 biji ataupun 6 ulas bawang merah, bawang kecil ya. Kita mayang nipis. 6 ulas bawang putih juga kita mayang. 1 inci halia juga kita hiris memanjang macam ni, dan beberapa tangkai daun kari. Ya. Kita guna juga rempah campuran halba ni ya. Okey. Kemudian kita guna 2 paket kari ikan. Ni Kak Zaidah dah siap-siap bancuh dengan air. Kita guna juga lebih kurang dalam 5 hingga 6 juga ya, ulas bawang merah untuk dikisar. Kita guna juga sedikit asam keping. Kalau nak pakai asam Jawa pun boleh ya, asam yang perah pun boleh ya. Kemudian ini Kak Zaidah ambil ya, lemak-lemak ketam tadi tu jangan dibuang ya. Ini kita ambil untuk kita masak sebab lemak ni yang sedap nanti ya. Okey, dan kita guna sedikit santan ikut keperluan perempuan, ikut cita rasa perempuan ya. Okey. Kita perlu kisar dulu bawang ni, bawang saja yang kita kisar. Bawang merah ni aja ya. Dengan sedikit air. Okey, kisar hingga dia halus ya. Okey, kemudian kita masukkan dalam
kuali ataupun periuk yang kita nak guna. Oh, tak ditumis ya Kak Zaida? Tak, Kak Zaida tumis darat nanti ya. Ah. Agak kelainan sikit lah bila kita tumis darat ya. Interesting. Okey. Kemudian kita masukkan santan. Santan ikut keperluan perempuan. Kalau you suka pekat, you lebihkan santannya. Kalau tak suka pekat, nak suka cair juga terpulang ya. Okey, kita akan masak ni hingga dia nak mendidih lah. Kita campurkan dengan sedikit air. Jadi kita tunggu dia sampai dia renih lah Kak Zaida. Orang ada yang tanya kalau tak nak letak santan okey tak? Kalau tak nak letak santan, rempahnya tu lebihkan sikit. Kerana nanti dia tak ada kuah ya. Okey, ada yang bertanya, lemak ketam tu macam mana? Lemak ketam? Sama je lah lebih kurang. Cuma dia tak pakai rempah kari. Ada apa, bukan lemak ketam lauk. lauk. Lemak ketam. Lemak ketam tu boleh tengok katanya. Lemak ketam tu ni lah kalau kita kopek kepalanya tu, kan dia banyak ni. Dekat-dekat celah-celah ketam tu kita ambil lah. Ni macam ni ketamnya tu kan dah dibersihkan. Tu kita ambil lah dia punya lemak-lemak yang kat tepi-tepi dia tu Jangan buang sebab itu yang memekatkan nanti kuahnya akan ada ledut-ledut ya. Ledut tu pekat. Ledut tu pekat ya. Pekat. Okey, kita akan masukkan ni dulu. Untuk nak bagi wangi pada kari kita sebab kita bila kita masak macam seafood dia agak hanyir ya. Jadi kita kena letak ada haruman sikitlah. Okey, saya perlu tambah air sedikit lagi supaya dia berkuah sikitlah ya kari kita. Alright, rempah 2 paket yang kecil dalam berapa sudu anggarannya Kak? Satu paket tu dalam 3 sudu lah ya. Satu paket dalam 3 sudu. 3 sudu penuh ya. Okey. Kita letakkan garam perasa ya. Okey. Kita tutupkan periuknya ya supaya dia cepat sikit mendidihnya lah. Bila dia mendidih aja, bila dia mendidih, kita akan masukkan sayur-sayur ni tadi ya. Kemudian nanti baru kita tumis darat ya. Bila ketamnya dah mula masak, kita tumis darat dan kita akan tuang dalam kuah santan ni. Alright, ada yang bertanya, masak lemak ketam ke tu? Masak kari. Masak lemak ketam ke atau ketam masak lemak ni? Kak Zara masak kari. Ya, kari hari ini. Masak kari. Okey, ni Kak Zaida sedang tunggu untuk bawang, santan bersama bunga kantan direnih, tunggu direnih ya Kak Zaida. Yes. Dan kita akan teruskan dengan step yang seterusnya. Okey, kita tunggu dia agak-agak dah nak mendidih. Kita akan masuk sayur-sayur ni bersama dengan asam keping. Asam keping kita masuk sekarang lah ya. Supaya asam itu keluar lah. Okey. Kita biarkan dulu. Yes, ada apa-apa soalan? Ina Haji Ahmad kata, Bella nak bagi tahu acar buah dah dapat semalam. Sedap yang mat. Dah habis 1 pack. Makan macam tu je sebab saya peminat tegar acar buah. Alhamdulillah. Terima kasih ya puan kerana membeli dengan kita ataupun order ya. Order kita post ke apa tu? Kita post ke ataupun memang datang beli kat kedai lah? Boleh share dengan kita Sis Ina Haji Ahmad, post ataupun delivery ataupun self collection daripada studio. Baru telah tahu yang kat kepala ketam tu lemak. Tapi ada juga yang buang ya. Tapi kita jangan ambil yang itu. Kadang-kadang you kena perhati dulu ya. Kadang-kadang ada ulat ke apa ya. Saya pernah nampak di FB ya. Dia korek itu dalam tu ada ulat. You should be careful. You kena tengok betul-betul. Ada ulat.
Ada cacing ke something like that lah. You kena tengok ya. Okay. Alright, jadi kena berhati-hati. Batunya kena awas lah. Okey, kita tunggu sekejap hingga dia dah nak mendidih. Kemudian kita masukkan semua sayur-sayur dan bila dia mendidih kita masukkan ketam, ya. Alright, ada soalan kenapa masak santan dulu Kak Zaidah? Biasa kita tumis rempah kari dulu. Itulah kita buat cara lain sikit lah. Yes. Kalau puan nak masak style pun tak ada masalah. Cuma saya tunjukkan cara lain sikit. Tapi rasa sama. Cuma wangi dia agak lain sikit ya. Kita tumis darat, wangi dia lain sikit. Dia punya wangi lebih kuat ya. Lebih aroma dia lebih kuat kalau dikomparekan dengan kita tumis masuk santan. Ya. Okey. Alright Kak Zaidah, sementara kita tunggu ni, ada yang berkata, Assalam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. IG tak dapat ya? Sebab saya tak nampak Simply Sugar. Okey, Kak Zaidah mungkin boleh explain. Kita Simply ada Sugar aktiviti yang kita dah jalankan. Dan hari ni kita dah tukar dah. Oh, dah tukar ya? Yeah. Okey. Saya ni yang sebenarnya saya pun baru tahu ni ya. Okey, kita Simply Sugar Baking Studio tu, kita dah tukar ke Zaidah Ibrahim Food Studio. Zaidah Ibrahim. Jadi kalau you cari Simply Sugar mungkin dah tak jumpa ya. Kita dah tukar ke Zaidah Ibrahim Food Studio. Samalah, Kak Zaidah orang yang sama. Cuma kita rebranding sahaja. Kita rebranding sebab Kak Zaidah ramai jugalah ya yang datang kedai cakap Kak Zaidah macam dah macam tak kena lah Simply Sugar. Kita dah tua-tua ni dengan sugar macam takut dia kata. Samalah saya pun seriau juga dengan sugar ya. Cuma dulu kita guna Simply Sugar Baking Studio ialah sebab at that time saya banyak mengajar fondant ya. Kek dekor menggunakan fondant. Jadi fondant memang basically memang semua tahu fondant adalah dibuat dari gula. Itu yang kita guna Simply Sugar. Sekarang ni kita dah tak ada dah concentrate on food, jadi kita tukarlah sebab ada yang kata dah tua-tua ni takut dengan gula lah. Sugar ni ya. So okey tak apa, kita tukar bagi yang selesa untuk kita punya pelanggan kita lah ya. So kita dah tukar ke Zaidah Ibrahim Food Studio. Okey, jemputlah singgah. Okey, kita jengah sekejap kita punya kuali kita ni. Okey. Dah mula naik wap ya. Okey, Kak Zaidah akan masukkan semua ni sayur-sayur ni. Ya, ini ke semua ya. Semua sayur-sayur ni. Kita tunggu dia mendidih, kita akan masukkan ketamnya. Cubalah masak cara macam ni, mungkin sedap ya tapi saya nak cakap sedap sangat tu kadang-kadang cita rasa masing-masing tak sama ya. So kita puan cuba dulu. Mungkin ada kelainan sikit dari segi bau ya. Dan boleh share feedback dengan kita. Alright. Salam Kak Zaidah and Bella dari Singapore. Memang minat sangat tengok Kak Zaidah masak dan suara merdu Bella. Oh, you're so sweet. Thank you so much Syakila Sheila. Kak Zaidah tukar apinya lah ya. Agak lambat sebelah agak sini. Slow ya? Bukan slow, dia kena tiup dengan angin ya. Aduh. Dengan kipas angin. Panas. Alright, saya tukar sini. Jadi dia cepat sikit. Tergoyang-goyang kita punya kamera. Okey ke kualinya? Tegak? Okey dah. Okey. So kita akan biar kuali ni dekat sebelah sini supaya dia cepat panasnya tu ya. Tu hari saya masak biryani udang. Sedap. Anak-anak cakap first time makan biryani udang. Terima kasih puan. Sama-sama. Alhamdulillah ya. Janji kita masak anak-anak sukalah. Alhamdulillah. Ina Haji Ahmad kata Ina Haji Ahmad ya betul ya. Jangan saya tersalah baca. Katanya beli melalui postage. Okey, alhamdulillah betul. Ya. Ina kata beli post Bella. Okey, alhamdulillah. Sampai okey ya dalam keadaan yang alright ya. So kalau kata Puan Ina kata sedap tu, alhamdulillah lah. Yes. Okey, Roskina ada sharekan resepi saya run through ya. 2 kg ketam, 2 biji tomato potong 4, sedikit bendi, 1 tangkai bunga kantan, sedikit cili padi, 6 ulas bawang kecil dimayang, 6 ulas bawang putih dimayang, 1 inci halia dihiris, 1 tangkai daun kari, rempah campuran haba, 2 paket kari ikan,
5 ulas bawang merah dikisar, asam keping, lemak-lemak ketam, santan kotak ikut cita rasa. Yes, betul tu ya. Okey. Kita Campuran tunggu sekejap lagi. Campuran alba ada ke? Ya, rempah campuran campuran alba ada. dalam 2 sudu makan, lebih kurang macam itulah. Alright, saya pinkan untuk bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan untuk masakan hari ini. Rose Kinan, thank you so much for your komen dengan bahan-bahan yang kita gunakan hari ini. Mas Masni kata Salam Muharram 1442 Hijrah. Puan Zai and Bella, salam back to you. Same to you ya. Same untuk semua juga muslimin dan muslimat sekalian. Di tahun baru ni saya list resepi yang recipes yang nak puan share. Apa tu? New York cheesecake, daging rendang Palembang, mutton black pepper and mutton curry, batang buruk asal, samosa asal, blessed day. Thank you so much for your suggestion dia. Wow, banyak tu Kak Zaidah tu suggestion tu. Ada juga suggestion list kita yang sebelum ni masih belum lagi disiarkan. Ya, Kak Zaidah cuba ya. InsyaAllah saya cuba siarkan nanti ya, satu persatu. Dan kadang-kadang bukan saya tak nak ya, saya kena tengok masa. Ya, ramai juga yang request yang saya perlu buat dulu tu, yang kadang-kadang saya kena tengok time lah ya. Kalau sempat, kalau saya tak ada apa-apa buat pagi, mungkin saya boleh kita kata orang tu kita buat dulu. Lepas tu resultnya kita tak payah tunggu waktu live. Ya. Kalau saya recording senang. Recording tu kita maksudnya kita boleh buat bila-bila and then kita just post saja dia video. Ini masalahnya live ya. Live kita pun lebih kurang 1 jam setengah 2 jam ya. 2 jam paling lama lah. Ada certain resipi yang saya tak boleh siapkan dalam masa 2 jam. Ya. So harap perempuan faham ya. Jangan ada juga nanti yang Kak Zaidah ni kita dah request banyak kali tak pernah nak tunjuk ya. Bukan saya tak nak tunjuk. Masa saya tu ya. InsyaAllah. Okey, kita tengok ni kita punya. Kita tunggu dia mendidih, kita masukkan ketam. Okey. Sekejap lagi. Sikit lagi. Oh, you're so sweet sis Mariati Arifin. Yes. Waalaikumsalam. Dia kata, hi Bella, rindu rasanya 2 hari tak dengar suara yang manja tu. Oh, saya dah ada kat sini. Thank you so much, you're so sweet. Okay, Wan Hasna, Wan Abdullah, saya dah try buat tahu bergedil yang Kak Zaidah ajar baru ni. Best. Tapi tak try sosnya sebab dah memang ada sos kicap pedas. Tak apa. Sosnya tu agak kelainan sikit lah. Biasa kita makan rasa kicap ya. Yang tu kita makan rasa gula merah. Itu langsung tak ada kicap ya. Kita hanya guna gula merah. Kalau betul-betul original dia lagi cair. Kak Zaidah buat itu agak pekat dia. Kalau betul-betul Palembang punya sos cuka dia tu, dia cair. Bila dia makan tu dia cicah tu dia cair ya. Tapi rasanya cukup. Masam manis cukup, pedas cukup ya. Okey. Sekejap lagi kita tunggu sayur-sayurnya agak lembut sikit. Jadi naik bau. Kemudian bau kita tumis darat ya. Alright, Nur Aini Muhammad kata saya cuba gulai anak menangis. Wow, sungguh sedap. Syukran. Dah lama tak dengar gulai anak menangis tu ya. Kan. Masa awal-awal kita siarkan ramai juga ya. Mungkin dah ramai yang dah expert buat tu ya. Jadi dah jadi macam lauk mestilah untuk family. Nak order biskut makmur tu boleh postage ke ya? Fira Dahlan untuk biskut buat masa ni kita masih belum boleh post lagi ya. Kita takut pecah ya, bukan kita takut dia tak tahan, kita takut dia pecah. Alright, Monzi Pereira, I have crabs in my freezer. Looks like it's time for kari ketam. Yes. Nota Kak Zaidah teruja ni nak tengok cara Kak Zaidah masak. Thank you. Agak lain sikit lah ya. Kita tumis darat. Tapi sebelum kita tumis darat tu, kita perlu masak sayur-sayur dia ni dulu bersama dengan santan. Dia dah cantik. Kemudian kita akan masukkan ketam. Sebab untuk masak seafood, ketam, udang, sotong, kita tak perlu masak terlalu lama. Dia cukup dengan memedai. Bila dia dah mendidih, you masuk lebih kurang dalam 7 minit dia dah masak. Tapi make sure that dia terendam lah. Kalau dia sikit, still you kena stir lagi lah ya. Tapi kalau macam ada kuah, you masuk aja dia dalam 7 minit dia dah masak. Dia tak perlu masak sampai 10-15 minit.
Ya, nanti dia akan jadi keras kalau seafood. Sebab tu kita perlu didihkan dia dulu macam ini ya. Didihkan, sayurnya lembut, masukkan ketam, tutup api, kemudian kita akan tumis darat. Ni kita make sure that sayur-sayur ni masaklah dulu. Noted Kak Zaidah teruja ni nak tengok cara Kak Zaidah masak. Katanya Nori Hang Hani, saya di Singapura, macam mana nak order kicap tu? Okey, kita ada agent di Singapura. Kita ada now yang aktif 3 orang ya. Kita ada 3 agent yang very active now. Cik Muhammad Ismail, Encik Ashraf dan seorang lagi Cik Syahrum ya. Okey, kita ada 3 ni yang very active in Singapore ya. So maybe kejap lagi kita boleh postkan ataupun kita akan pin number, ataupun yang mana mendengar boleh komen dekat sini. Mungkin ada yang akan nampak nanti ya. Sebab ada yang mencari ni Singaporean yang mencari barang-barang Kak Zaidah. Sila ejen kita munculkan diri. Okey, nampak ni bel. Dia dah mendidih macam ni. Nampak tu ya. Tapi kita make sure that sayur ni dah like half cook like that lah ya. Sedapnya bau dia Kak Zaidah. Yelah, sebab dia ada santan, bunga kantan ya. Saya letak bunga kantan supaya hilang sikit bau, hanya ketam nanti ya. Sedapnya. Masya-Allah. Okey. Sister terasa lapar. Selapar? Belum siap lagi. Yalah, memang lunch time memang lapar. Okey, nampak tu dia dah mendidih ya. Kak Zaidah akan masukkan ketam. Wow. Ketam saya tak besar sangat inari, jadi saya tak potong dua, saya biarkan seko-seko. Kalau nak goreng ketam ni pun boleh juga. Goreng sikit, dia masuk pun sedap juga ya. Kalau kita goreng tu Kak Zaidah, goreng garam kunyit. Barulah dia bangkit bau dia. Kalau kita goreng dia saja tak sedap juga. Ya, kita letak garam kunyit sikit dan kita goreng. Okey. Tengok ketamnya banyak telur ya. Ketam bunga ni dia banyak telur. Okey, Kak Zaidah tambah sikit lagi santan supaya dia berkuah sikit lah. Okey, nampak tu. So kita akan masukkan pula ni tadi, lemak ni tadi. Ya, lemak-lemak dia ni, sayang ini yang buat dia sedap ya, dan dia akan nanti akan ada kedel-kedel sikit dalam kuah dia. Okay, kita biar dia mendidih dulu. Kak Zaidah ratakan sikit apa tadi tu yang kita dah masukkan tadi tu, lemak-lemak dia tu. Kalau nak beli ketam, kalau yang biru ni jarang kita jumpa yang ada telur ya. Kalau yang warna coklat macam ni, ni selalunya bertelur ni. Ni betina. Ya, yang biru ni selalunya jantan. Ya, kalau nak beli ketam lah. Good info. Thank you Kak Zaidah. Saya pun tertanya-tanya yang mana satu betina, yang mana satu jantan. Yang biru ni jarang kita jumpa telur ya. Yang selalunya yang kita jumpa telur ialah yang warna coklat ni. Okey, Kak Zaidah akan tutup ni bagi dia mendidih supaya dia tidak lama duduk dalam berendam dalam ni lah ya. Okey, sementara tu kita akan panaskan minyak di kuali di sebahagian sebelah ni pula. Letak minyak di dalam kuali. Kita akan tumis ke semua yang kita dah hiris ni tadi, ataupun yang kita dah mayang ni ya. Alright. First time tengok masak kari letak bunga kantan. Nak try lah. Cubalah ya. Zatisha, boleh try. Tapi jangan sampai bunga kantan tu overshadow daun kari. Ya, just to add smell sikit, sebab kita masak kari ketam ya. Kari ketam, kari udang,
dia ada kari ketam udang, dia ada hanyir sikit compare to ikan. Sebab dia ada udang, dia ada kepala dia tu ya. Kepala tu, dalam kepala dia tu kalau tak pandai masak, dia akan ada berbau. So kita add little bit of bunga kantan. Tapi jangan sampai bunga kantan tu bau dia mengatasi pula bau daun kari. So daun kari tu kena more lah. Ya, kena lebih. Okey, nampak tu dah mula nak mendidih ni, Bel. Kita make sure that ketam kita masak betul ya sebelum kita tuang yang kita tumis nanti. So good. Kita tambah sikit air lah. Okey. Dia tak boleh nak bergerak ketam dia tu ya. Penuh. Penuh ya. Kita belum masak ni lagi sebab ketamnya tak tukar color lagi ya. Dia kalau kita nak tahu dia masak, dia akan bertukar warna ketamnya ni. Nampak tu telur dia, nampak tu Bel? Telur ketam tu. Walaupun dia kecil tapi dia telur dia banyak tu ha. Ya. Okey. Kalau nak tukar ke udang pun boleh ya. Sama juga caranya. Okey, sebelah ni kita test dulu tengok dah boleh belum, tak kita tumis, belum lagi ya. Lambat sikit Dia ditiup angin. Ditiup angin aircon ya. Okey, tak apa. Kita tunggu dia panas dulu. Itulah Ina 47 katanya boleh ajar macam mana nak pilih ketam yang bagus, baik. Dia berat. You kan nak beli ketam, kena angkat gini ya. Kena rasa. Kalau ringan tu maksudnya ketamnya isi dah tak ada. Ya, you kena angkat dia supaya you sendiri dapat rasa tahu berat. Bukan berat air batu ya. You tekan dia, kalau dia keras and then dia berat, itu maksudnya ketamnya banyak isi. Kemudian kalau nak cari ketam yang bertelur, cari ketam yang warna coklat, jangan yang warna biru. Biru tu biasanya memang ketam jantan ya. Ketam betina biasanya warna coklat. Tu yang ada telur. Ya. Dia macam biru-biru coklat macam tu kan. Yang dia ketam renjong juga tapi dia coklat. Kalau nak yang ada telur lah. Okey, kita punya minyak belum panas lagi, sikit lagi. Kak Zara tunggu dia mendidih ni. Nampak sedap ya. Ketat. Bendi kita pun dah lembut. Bunga kantan kita pun dah hancur. Dah layu ya. So kita tunggu dia mendidih supaya ketam kita masak betul. Okey, ada yang bertanya Bel? Ada ni. Linda Anis tanya Bella biryani udang episod yang keberapa? Thank you. Okay, saya tengokkan sebentar untuk biryani udang. Okey, kita letakkan perasa ikut rasa ya. Okay, cantik. Alright, kita tutup bagi dia mendidih. Supaya ketamnya masak. Okey, kat sebelah ni Bel, tengok Bel. Mari. Kita akan tumis bawang. Halia. Masuklah semua. Okey, hingga dia layu. Okey, api kat Zara tak api kat Zara ni kena tiup angin ya, ditiup oleh angin. Jadi dia tak dapat nak stay kat situ. So tak apa, kita tunggu dia. Kemudian kita masukkan ini ya. Lepas tu last baru kita masukkan rempah kari. Rempah kari ni saya dah bancuh dengan air ya. Bel. Okey, untuk episod nasi biryani udang adalah episod yang ke-188. Okey, ketam ni yang dah masak ni sebenarnya ya. Sekejap aja masak ketam tak lama ya perempuan, sekejap aja dia dah mendidih tu sebenarnya dah masak lah tu. Tapi saya punya api sebelah ni agak lambat. Okey, dalam ni dah siap rasa santan dan rasa masam-masam ya, sebab kita dah letak asam keping tadi.
Okay, kita tak mau tutup lah, nanti takut dia membuak ya. So kita biarkan. Apa tu Bel? Shepherd pie. Oh ya, shepherd pie. Memang ramai yang minta shepherd pie ya, insyaAllah. Yes. Saya pun dah lama tak makan shepherd pie tu. Nanti angin ya. Angin mana yang perlu kita tutup? Mungkin angin ni kita naikkan ke atas sedikit. Mana kontrolnya? Lambat ya. Ketam saya dah mula masak tu. Right. Naikkan sikit. Alright, anggrek biru, salam dari Singapura. Waalaikumsalam. Katanya untuk Kak Zaidah dan Bella. Minggu lepas saya masak kari ketam Sri Lanka ala Kak Zaidah. Sedap. Okay, try kari ni pula. Ni kari ala Kak Zaidah juga ya. Ini saya punya style lah. Okay, nampak tu. Ni dah cantik ni. Tinggal kita siram rempahnya saja. Ketam dia dah masak ni ya. Bila dia tukar colour, maksudnya dia dah masak lah. Okay. Alright, Prince Xavier kata, Kak Zaidah, macam mana nak kekalkan semangat memasak? Kadang-kadang mood nak memasak tu, alahai bercinta. Ini mood nak memasak ni, ataupun yang suka nak memasak ni, kadang-kadang datang dari dalam diri tau. Ada orang dia tak suka masak. Dia suka tengok aje. Buat macam mana pun dia tetap tak suka masak. So it depends lah apa keperluan you. Kalau you rasa you perlu masak, you masak je lah. Kan? Kalau rasa. Tapi kalau semua orang masak, nanti restoran tak ada orang pula pergi makan. Tutup restoran semua. Dia kena apa kata orang, ada kena ada balance lah ya. Ada yang suka masak, ada yang tak suka masak. Yang suka masak tu teruskan hobi suka masak ya. Jadi yang nak memasak tu, nak mencari mood masak tu macam mana Kak Zaidah? Kena tengok video-video macam ni lah. Itu tujuan kita buat video ni, supaya yang tak suka masak jadi suka. Ya, yang takut nak masak jadi berani. Ya. Yang macam 50-50, jadi ke tak jadi, jadi berani sebab kita buat live. Jadi maksudnya bila Kak Zaidah buat live ni, apa yang saya tontonkan dalam video ni, yang puan tengok ni, inilah live saya. Saya tak ada ambil yang dah siap ya, yang sebelum ni kita dah cut, kita dah edit, tak ada ya. Ini apa yang you nampak, yang itulah ya. Jadi kemungkinan ramai yang berani sikit nak mencubalah. Ya, okey, ini dah mula Bel ya. Dah mula garing ya. Kita akan masukkan yang rempah tadi. Rempah halba ni tadi ya. Bau karinya dah mula bau kat sini ya. Okey, kejap. Kalau nak pedas lagi, puan-puan boleh tambahkan sedikit cili serbuk ya. Kalau nak rasa pedas lah karinya. Okey, kita akan masukkan ni. Rempah yang kita dah bancur dengan air. Kita goreng hingga dia, ataupun kita tumis hingga dia garing. Alright. Hingga rempah ni masak ya. Hingga minyaknya bertukar color. Minyak dia ni jadi warna coklat merah. Okay, kalau nak cantik lagi, boleh tambahkan sedikit cili powder ataupun cili serbuk. Okey, nampak tu bau karinya ya, dah berbau kat sini. Kita tunggu dia naik minyak ya, ataupun pecah minyak. Tunggu minyaknya bertukar warna. Okey, Yuswatul Hasanah kata Kak Zaidah, semalam saya dah try buat ayam masak lemak tauco ala Kak Zaidah. Sedap sangat-sangat. Cuma tak taruh tomato dan kacang panjang sebab dalam icebox tak ada. Tapi alhamdulillah menjadi. Thank you Kak. Alhamdulillah. Okey, nampak ni. Sekarang ni kita akan sorry. Masukkan. Sedapnya, Masya Allah. Allahu Akbar.
Okey. Siap dah kari kita. Senang aja masak kari ni. Karinya agak light ya. Sedap. Ya, karinya. Kalau tu Kak Zara kata kalau you nak pedas, you boleh tambah dengan chili powder. Siap dah, kita bagi dia mendidih dulu. Dan kita berangkat. Nanti dia akan warnanya akan change ya. Yes. Warna lemak ni tadi akan bertukar jadi coklat. Tunggu minyaknya serap pada lauknya lah. Kuahnya bagi dia kembang semua. Yes. You semua tu Hasanah, Kak Zaidah semalam saya dah try buat ayam masak lemak tauco. Oh, okey. Ni katanya, oh ya, pasal muruku. Bapak saya suka dan boleh makan sebab dia tiada gigi. Murukunya sedap lembut dan alhamdulillah. Muruku Kak Zaidah ya. Okey. Okey, saya tambah sikit lagi garam. Okey, cukup dah ni. Okey, siap dah. Siap dah kari kita. Wow. Okey, kita tunggu warnanya cantik sikit lah. Alright. Okay. Which agent stays in the west? Please. Okay, Asia Kamse, if you like to know more about our rakan niaga berada di Singapura, bolehlah WhatsApp nombor admin kami di 011-1120-4733 atau di 011-6420-4733. Okey? Okey, dah siap Bel. Kari kita. Nur Faiza Syarom kata lemak-lemak ketam tu yang melekat kat cengkerang ya? Mostly yang melekat di situ ya? Di situ. Dia punya yang bahagian mulut dengan tepi dia tu jangan ambil. Ambil yang lembut-lembut tu. You kokot yang tu. Yang itu yang buat dia sedap tau ya. Okey, masak dah kari kita. Look at that. Nampak tu cantik ya. Okey. Bila kita tumis darat, rasanya agak lain sikit daripada kita masak biasa. Okey, dah masak dah. Alhamdulillah. Okay, now. Beli ketam kat CS ke Kak? Yelah agaknya anak Kak Zara tadi dia kata nampak macam ketam fresh ya. Betul, coklat betina ada telur. Okey, kita dah buka sekejap. Tengok dia naik minyaknya. Okey. Kita pindahkan pula ke mari. Supaya dekat sikit dengan kamera ya. Alright. Oh, cantiknya. Kalau perempuan nak pedas lagi, nak bagi dia color dia lebih cantik lagi, bolehlah tambah sedikit serbuk cili. Dia lagi merah lah ya, lagi merah, lagi pedas. Okey, kita akan sepit isi ketamnya tu. Alhamdulillah. Ya, ada Bel lagi yang bertanya lagi. Yes, of course. Dia Arisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada siapa sudi bantu saya sedikit makanan seperti telur, Maggi dan susu anak sementara menunggu suami mendapat kerja dalam masa terdekat. Suami saya mengalami masalah di tempat kerja. Saya mohon amatlah. Okey, dia Arisa. Jadi siapa rakan-rakan viewers yang sedang menonton, dia nak membantu ya. Yang dapat membantu, bolehlah ya kontak dia Arisa sekarang ya, sekarang. Okey, moga segala kami di sini tim Simple Sugar Baking Studio doakan moga segala urusan dipermudahkan. Amin. Okey. Hang in there. Alright, Kak Zaidah nampak macam resepi udang lemak belacan tapi guna ketam. Udang lemak belacan lain ya. Pakai belacan, ni tak ada belacan. Dan hari ni kita ada menggunakan kari ya. Ni kari. Yang lemak yang udang belacan tu dia langsung tak ada rempah ya. Okay, sedap ni ya. Okey Bel, ada lagi yang bertanya. Alright, Aisyah Kamsi kata dia Arisa go join blessing to needy Muslim group. Yes. Okay, thank you so much for your care. Juga Aisyah
Kamsi, juga rakan-rakan viewers yang lain jika dapat membantu, boleh bantu ya. Alright, seterusnya kalau nak order kek kukus buah boleh post ke Singapore? Kita minta ejen kita munculkan diri sebab ada yang ejen kita ada yang bawa yang ada ya, ada stok kek kukus buah kita ya. Kalau kita nak post dari sini agak mahal ya, postage-nya, dan agak lama. Jadi kalau ada yang kita punya ejen, maybe ejen kita, you boleh beli direct dengan ejen Kak Zaidah di Singapore. Ini kalau pegangat lagi ni Kak Zaidah. Kalau pegangat lagi ni. Lagi lama makin pekat makin sedap lah. Sedap. Okey tu, nampak tu. Sedapnya. Ketam nak beli kena time bulan penuh mengambar sebab air laut pasang dalam. Time tu semua ketam gemuk isi penuh. Ya ke? Thank you so much for sharing. Janji dapat ketam fresh. Ketam tak fresh walaupun dia gemuk, dia tak fresh, isinya pun dah lembik. Kalau ketam fresh tu memang isinya keras ya. Sedap. Kak Zaidah ni suka makan ketam. Saya suka ketam tapi saya tak suka nak mengopek dia tu. Macam datang malas ni ya. Sanggup tak makan. Okay, alright. So ni lah rupa ketam, kari ketam kita. Alhamdulillah dah siap, mudah dan agak lain sikit cara penyediaannya ya daripada yang selalu-selalu kita buat lah ya. Yes. Dan baunya pun agak lain sikit daripada yang tersedia ada. Selalu kita masak kari kan bau kari, bau tumis kari. Ni kita tumis darat, tapi yang sebenarnya bila kita dah tumis darat, kita perlu renih dia pula sekejap. Ya, supaya rempahnya tu masuk bersama dengan kuahnya tu. Okey. Selesai dah untuk menu kita hari ini. Hari ini adalah hari yang terakhir dalam minggu ni ya. Yes. Khamis. Besok saya Kak Zada tak ada live ya. Jangan ada yang menunggu pula. Sian nanti kerjanya tergendala nunggu saya nanti ya. Memang live kita hanya hari Isnin hingga Jumaat pula. Hingga Khamis. Mungkin kita selalu tersasul katnya tu yang orang dengar halfway. Maaf. Orang dengar halfway, dia dengar Isnin hingga Khamis ya. Isnin hingga Khamis ya. Okey, siap dah kari ketam Kak Zaidah. Ini cara saya. Kalau puan-puan nak tumis macam biasa pun terpulang, boleh juga. Cuma kalau kita buat tumis darat macam ni, dia agak kelainan sikit rasa karinya ya. Dan kalau nak pekat karinya, boleh tambah rempah kari lagi dan boleh tambah sedikit serbuk lada untuk bagi dia pedas menyengat lah ya. Kalau orang bahagian-bahagian utara makan kari memang kau karinya. Ya. So terpulang ya. Kalau perempuan nak buat pedas, tambahkan lagi rempah karinya ataupun tambahkan sedikit serbuk lada. Okey. Alright, alhamdulillah, syukur selesai dah untuk menu kita hari ini. Sebelum kita akhirkan live kita, salam Mak Al-Hijrah lagi ya. sekali daripada tim Kak Zaidah ya. Zaidah Ibrahim Food Studio ya. Dari tim kami kita ucapkan salam Mak Al-Hijrah buat semua. Moga tahun-tahun hari-hari yang mendatang akan membawa 1000 barakah buat kita ya. So okey, moga amalan kita diterima olehnya ya. Okey. Yang selebihnya kita buat yang terbaik. Okey. So ini rupanya kari ketam style Kak Zaidah ataupun ala Kak Zaidah. Kita tumis darat ya karinya. Okey, so agak kelainan sikit. Biasa kita masak kari kan kita tumis semua. So yang ni kita masak kari. Bahan-bahan dia sama macam kari biasa. Cuma saya tambahkan sedikit saja bunga kantan ya untuk nak hilangkan bau hanyir pada kuah kita pasal kita masak ketam ya. Okey, so Bel. Hingga kita jumpa minggu depan ya. Besok jangan tunggu tahu ya. Besok memang kita tak ada live. Masih ada lagi yang message saya, Kak Zada hari ni tak ada live ke? Lama memang tak ada hari Jumaat ya. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan resepi dan menu yang lain. Doakan yang baik-baik buat Kak Zada supaya saya sihat, saya boleh berkongsi lagi banyak lagi resepi yang saya nak kongsi dengan anda semua ya. Okey, so hingga kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum. Bye.